Assalamualaikum semua. Hai para pelajar tahun 4. Okay, masih lagi bersama Ustazah Fitri. Kita akan mempelajari mengenai perkara makruh dalam solat. Okay. Boleh rujuk buku teks muka surat 38. Ustazah bacakan. Perkara makruh ialah perkara yang ditegah dilakukan dalam solat, tetapi tidak menyebabkan batal solat. Maknanya sesuatu perkara ni yang ditegah dilakukan. Kalau boleh jangan buat. Tapi tak adalah sampai jatuh dosa. Lebih baik kita buat perkara yang sunat bila kita buat dapat pahala. Kita tinggalkanlah perkara makruh ni. Okey, nombor 1. Apa dia? Ada 8 semuanya. Tengok roda ni ada 8. Yang pertama, merapatkan kedua-dua kaki bagi lelaki. Okey, bagi lelaki, posisi ataupun cara berdiri bagi solat lelaki adalah bukakan sedikit bahagian kaki. Bila rapatkan, itu adalah perkara makruh sebab perempuan, cara solat wanita adalah merapatkan kedua kakinya. Okey. Yang kedua, jika muazzin ni adalah orang melakukan azan. Jika muazzin sudah iqamah, makruh menunaikan solat lain selain solat fardu sahaja. Maknanya, bila muazzin tu dah laungkan iqamah, tiba-tiba kita nak solat pula sunat. Solat sunat apa? Solat sunat rawatib. Solat sunat taubat. Yang makruh, bukan tak boleh, makruh dekat situ. Seeloknya kita teruskan dengan solat fardu. Okey, seterusnya nombor 3, menoleh ke kiri dan ke kanan. Toleh kiri kanan, sepatutnya kita menghadap ke arah kiblat. Pandang ke arah kiblat. Ini kita pusing kiri, pusing kanan. Dah tak khusyuk dalam solat kan? Okey, nombor 4, bersandar pada sesuatu ketika solat. Mentang-mentang lah solat dekat tepi, ada tiang, sedap pula tiang tu, sandar pula dekat tiang tu. Tak boleh. Perkara tu makruh. Kan berdiri tegak dengan sempurna. Okey, nombor 5, membaca surah dalam rakaat ketiga dan keempat. Bila rakaat ketiga dan keempat, hendaklah disenyapkan. Okey, yang keenam, menahan lapar dan menahan membuang air. Ini selalulah orang buat sangat. Okey, contohnya, ada dah makanan atas meja dah. Perut awak rasa lapar sangat. Lapar dah tak makan daripada pagi ni. Sarapan tak makan. Tengah hari tak makan. Tiba-tiba balik tengok ada nasi atas meja. Lapar rasa. Tapi teringat belum solat maghrib lagi. Awak pun nak pergi nak solat. Tak boleh. Sebenarnya makruh. Jadi bila lapar, makan dulu, selesaikan makan dulu, barulah solat. Macam tu juga dengan buang air. Tak boleh lah, sakit perut lah, tapi nak kena solat ni takut batal air semayang. Tak boleh macam tu. Kalau nak kena buang air, pergi buang air dulu, lepaskan dulu, barulah awak ambil wuduk semula dan solat. Sebab apa tak boleh? Sebab makruh. Sebab nanti awak hilang tumpuan, hilang fokus dalam solat. Bila angkat takbir je, tengah baca Al-Fatihah ni teringat nasi atas meja tu. Tengah baca Al-Fatihah ni teringat tandas tu. Sakit perut ni, tak fokus. Itu namanya tak fokus, tak khusyuk dalam solat. Okey, nombor 7, menyapu tempat sujud ketika sujud kecuali jika terpaksa. Sapu-sapu pula tempat sujud tu. Maknanya awak tu tak fokus lah dalam solat. Maknanya dah lakukan 3 pergerakan, gerak-gerak kat situ, bergerak dengan sengaja. Kecuali lah tempat sujud awak tu adalah perkara-perkara yang awak terpaksa tolak, terpaksa kuis ke tepi. Boleh, itu dibolehkan. Kalau dengan sengaja, tak boleh. Perkara itu makruh. Okey, yang ke-8, yang terakhir sekali, membuka mulut luas-luas ketika menguap dalam solat. Biasa kalau lebih-lebih lagi solat maghrib, solat subuh, ngantuklah sangat, badan tu letih je, lesu je. Lepas tu tengah baca-baca menguap. Janganlah buka mulut terlebar-lebar sangat. Menguaplah sekadar yang boleh, yang mampu awak buat je. Janganlah menguap lebar-lebar. Satu lagi, bahaya, takut apa-apa serangga yang masuk dalam mulut awak tu dah tertelan, batal pula solat awak. Okey, satu lagi, perkara makruh ni kita
Kalau boleh elakkan, sebab perkara-perkara ni adalah perkara yang ditegah dilakukan dalam solat, kurang adabnya. Jadi perkara-perkara yang awak perlu buat adalah perkara-perkara yang sunat dalam solat. Bila saya cakapkan selalu sunat, perkara-perkara ni perkara sunat, kalau kita buat kita dapat pahala. Kalau perkara makruh, kalau kita buat tak dapat pahala dan tak dapat dosa. Mana satu kita nak? Perkara tu kita buat dapat pahala atau buat tak dapat pahala? Dah tentulah bila kita buat, kita naklah dapat pahala, betul? Okey, jadi lakukanlah perkara-perkara yang sunat, bukannya perkara makruh dalam solat. Okey, itu saja daripada Ustazah untuk hari ini. Okey, tugasannya mudah. Buka muka surat 38 ni, nampak roda ni. Salin balik dalam buku tulis ibadah, salin dan hafal. Baik, itu saja daripada Ustazah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.